Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dihormati sekalian, pada malam ini saya ingin membawa saudara-saudari sekalian untuk meninjau satu gagasan, yang mana gagasan ini sering dan sekarang ini sering diperkatakan di mana-mana saja, dan pelbagai andaian, berbagai erti diberikan kepada gagasan. Tetapi sehingga ke hari ini nampaknya masih ramai lagi yang kurang mengerti apakah yang dimaksudkan sebagai gagasan satu Malaysia. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalau kita lihat gagasan satu Malaysia ini adalah merupakan satu cita-cita yang telah pun diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak semasa beliau pertama sekali dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan apakah yang dimaksudkan dengan gagasan tersebut? Mengapa gagasan satu Malaysia tersebut, satu Malaysia ini dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apakah pentingnya? Adakah ia hanya sekadar cita-cita ataupun hanya sekadar angan-angan? Baiklah, pada malam ini saya ingin membawa saudara-saudari sekalian menelusuri apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan satu Malaysia. Baik, pertama sekali saya akan membawa saudara-saudari sekalian, membawa tuan-tuan dan puan-puan, atau saya panggil saudara-saudari lebih dekat, bahawa dalam satu Malaysia terdapat 3 teras utama yang akan saya terangkan sebentar lagi, dan ditunjangi dengan 8 nilai aspirasi. Wow. Inilah yang perlu kita ketahui, dan seterusnya saya akan sentuh tentang apakah peranan kita untuk menjayakan satu Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, satu Malaysia adalah merupakan satu cita-cita ataupun satu pandangan yang perlu kita ambil berat untuk mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Bagaimana kalau saya gariskan rentetan seperti ini, mengimbau sejarah semenjak merdeka lagi, di mana semenjak kita merdeka lagi, perlembagaan Malaysia telah kita bubar, ya, sebagai panduan untuk bernegara. Dan selepas saja merdeka, kita telah memperkenalkan dasar ekonomi baru ataupun DEB, yang mana menyasarkan serampang dua mata, iaitu pertama sekali membasmi kemiskinan, yang kedua menyusun semula masyarakat. Seterusnya diikuti dengan dasar pembangunan nasional ataupun DPN, dasar wawasan negara DWN. Lepas tu CGT diperkenalkan pula oleh Perdana Menteri yang ke-5. CGT, cemerlang, gemilang, terbilang, di mana Islam Hadari menjadi tunjang utamanya. Dan apabila kita masuk ke dalam era Perdana Menteri yang ke-6, maka beliau mencetuskan satu Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan satu Malaysia? Kerana dasar-dasar inilah sebenarnya yang akan menunjang wawasan, menjayakan wawasan 2020 sebenarnya. Dan apa yang dimaksud dengan satu Malaysia? Baiklah, satu Malaysia terdapat 2 teras utama. Yang pertama sekali ialah penerapan teras-teras perpaduan, dan yang kedua penerapan nilai-nilai aspirasi yang seperti saya katakan tadi. Penerapan teras perpaduan, ya, kalau kita lihat dapat bayangkan, dia mempunyai 3 teras, ya, 3 teras. Ini merujuk kepada seluruh masyarakat, bukan individu, ya, seluruh masyarakat. Kalau di dalam dewan ini, kita inilah semua yang perlu mengamalkan teras, 3 teras ini. Teras yang pertama ialah penerimaan. Apakah yang dimaksudkan penerimaan? Sekarang ini kalau kita lihat, ramai dari konsep teras ini, yang pertama ni penerimaan ini salah erti.
Dari segi penerimaan, kalau dalam konsep satu Malaysia, bukannya Sandy bangsa Cina memakai baju kurung, Idris Melayu pakai baju bangsa India, ataupun si Fahmi memakai baju apa, kalau Chong Sam lah perempuan, lelaki apa? Tak tahu. Syamfu. Pakai syamfu. Oh, ya ke? Cindy Bukan tak tahu. itu Saya tak tahu. baju orang perempuan. Bukan itu yang dimaksudkan dalam penerimaan konsep satu Malaysia. Konsep satu Malaysia penerimaan ialah kita menerima bahawa Malaysia ini, negara kita ini mempunyai pelbagai kaum dengan budaya tersendiri. Contohnya dalam dewan ini, Sandy berbangsa Cina, dia mengamalkan budaya Cina. Tak. Idris Melayu, Jawa, mungkin mengamalkan budaya Jawa. Saya Banjar, mungkin mengamalkan budaya Banjar, contoh. Dan kita terima kalau ada rakan-rakan kita India, contohnya, kita dah tahu bahawa orang yang beragama Hindu, rakan kita yang beragama Hindu tidak boleh makan lembu, contohnya. Ya, saya mengambil contoh. Kita terima bahawa rakan kita di sebelah ni berbangsa Hindu tidak makan lembu. Apabila beliau bertandang di rumah kita, janganlah pula kita tanpa merasa sensitif ataupun merasa pedulikan dia, kita hidangkan daging lembu di hadapan dia. Itu bukan dimaksudkan dengan konsep penerimaan. Konsep penerimaan yang kita maksudkan ialah, oh, rakan kita Sami tidak makan lembu, malam ini dia makan balam di rumah saya. Jadi oleh kerana dia juga rakyat Malaysia, dia juga rakan saya, malam ni kita jangan hidangkan makanan lembu. Kita hidangkan ayam, ataupun dia boleh kita hidangkan makanan-makanan sayur lain. Itu penerimaan. Konsep yang kedua ialah prinsip kenegaraan. Prinsip kenegaraan perlu dipupuk oleh kita semua. Apa yang perlu dipupuk? Pertama sekali ialah kita perlu faham apa dia perlembagaan. Apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan Malaysia? Kita terima bahawa negara Malaysia di dalam perlembagaan telah menetapkan Islam adalah merupakan agama resmi. A. Tetapi dalam B, agama-agama lain boleh diamalkan. Jadi itulah kita perlu terima dalam perlembagaan. Begitu juga dengan rukun negara. Kita semua ni perlu mengamalkan rukun negara. Ada 5 prinsip. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Semua percaya dengan Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Perlu setia dengan raja, barulah kita ada ketua. Kalau dalam dewan ini tak ada satu orang jadi ketua, tak ada yang jadi ketua jurulatih kita, kucar kacir, tak tahu siapa nak mulakan. Betul kan? Perlu ada ketua. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Keluaran perlembagaan. Keluaran perlembagaan. Saya pun dah lupa. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Negara yang tak ada undang-undang akan menjadi kucar kacir. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Perlu. Bila kita sopan, bila kita menjaga susila kita, barulah ada saling hormat menghormati antara satu sama lain. Percayalah, inilah prinsip yang perlu ditekankan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan teras yang ketiga ialah keadilan sosial. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial? Kalau dari tadi kita dah terima dan kita mengamalkan konsep kenegaraan dan prinsip yang ketiga ini, teras yang ketiga ini keadilan sosial, kita perlu berlaku adil sama kita. Yang miskin kita bantu, yang kaya membantu, yang sakit kita bimbing, yang sihat pula yang membimbing. Jangan pedulikan bangsa, agama. Kita rakyat Malaysia. Itu yang dimaksudkan dengan keadilan sosial. Apabila ketiga-tiga teras ini berada di dalam kelompok besar rakyat Malaysia, barulah negara boleh menjadi aman, makmur dan sejahtera. Baiklah, itu konsep masyarakat. Bagaimana individu itu sendiri nak maju menjadi wawasan 2020, menjayakan wawasan 2020?
masuklah teras utama yang kedua, iaitu nilai aspirasi. Ke-8 nilai aspirasi ini perlu diamalkan oleh setiap individu. Budaya berprestasi tinggi, ketepatan, budaya inovasi, kebijaksanaan, budaya ilmu, kesetiaan, ketabahan, integriti. Itu individu. Di dalam tu, bila mengamalkan 8 aspirasi, bila dikumpulkan menjadi satu kelompok yang mengamalkan 3 teras tadi, barulah negara kita boleh memacu menjadi negara maju pada tahun 2020. Boleh? Boleh. Dan apakah peranan kita? Pertama sekali, kita perlu mengamalkan dari rumah, diri kita sendiri. Kedua, guru. Ini ada saya guru di sini. Menanamkan nilai-nilai murni tersebut. Dan seterusnya, rakan sebaya kita. Kita menjadi role model ataupun menjadi contoh kepada rakan kita. Bila kita mengamalkan, rakan kita akan turut serta. Dan seterusnya, program-program yang dijalankan secara berkelompok, kita sering adakan publicity ataupun siaran-siaran ataupun aktiviti media, dan juga diri kita sendiri. Inilah peranan kita. Sebenarnya inilah puncanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah dia antara rakyat Malaysia yang perlu menanamkan nilai-nilai aspirasi tersebut. Sekali lagi sebelum saya berakhir, kita perlu ingat ada 2 teras utama. Pertama sekali, teras-teras perpaduan. Ada 3 prinsip tadi: penerimaan, kenegaraan, dan juga keadilan sosial. Dan teras yang kedua adalah nilai-nilai aspirasi. Ada 8 nilai aspirasi tadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan semangat cintakan tanah air lebih penting daripada sifat keunikan atau perpaduan, perkauman. Satu Malaysia, berjiwa Malaysia. Jadi semoga penerangan ini dapat membayangkan saudara-saudari sekalian apa pentingnya satu Malaysia yang telah pun diwar-warkan selama ini. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.